على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد رب العالمين. اللهم افتح بنا من هدى عارفين كما فتحت على أنبيائك ورسولك وعلى عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihi man ni'mah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah dapat kita sambung lagi pengajian ilmu tauhid, kitab usul tahqiq yang pengarangnya tidak menyebut namanya, menjaga keikhlasan. Dan kita dah sampai pada muka surat 3. Kat mana? Kat tengah. Wa yuhadirukum. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi wa barakatihi. Kita nak tengok kat belakang sini. Naik atas sini. Maka adalah mengenal segala sifat yang wajib dan yang mustahil atas kiri, dan yang harus pada Allah dan pada segala Rasulullah. Inilah pertama-tama yang wajib ia. Jadi wajib pada syarak. Tak tahu berdosa, tahu dapat pahala. Pada segala orang yang aqil, yang sudah berakal, baligh, cukup umur, laki-laki dan perempuan, merdeka dan hamba sahaya orang. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di kalam ulama, awwaluddin ma'rifatullah. Pertama-tama agama itu mengenal Allah, yakni mengenal segala sifat yang wajib lagi sabit bagi zat Allah, mengenal sifat yang mustahil dan yang harus, juga bukannya mengenal kepada diri zat Allah. Jadi ni banyak orang sebut tentang perkataan awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam proses nak mengenal Allah ni, dia ada peringkat fardu ain, dia ada peringkat fardu kifayah. Ma'rifatullah tu. Maka mengenal Allah peringkat fardu ain itu ialah mengetahui segala sifat-sifatnya. Jadi nak mengenal sifat tu dengan alat yang mana? Akal. Fungsi akal sebenarnya menimbang, menghalusi sampai tahap kita kenal dengan sebenar-benar kenal. Putus yang mana Allah, yang mana makhluk. Maka sebab itu dalam nak mengenal itu kena tahu wajib akal, mustahil akal dan harus akal. Mana-mana kitab, mana-mana ulama ahli sunnah wal jamaah akan menekankan kena tahu dulu tu. Kerana manusia ni dia ada akal, dia ada perasaan. Ada akal, ada hati. Fardu ain mula-mula mengenal Allah justru perantaraan akal, supaya ia tak silap, ya. Dinamakan tauhid itu tauhid akli. Baru sesudah itu mengenal Allah dengan zauq, perasaan, dinamakan tauhid syuhudi. Jangan mengenal Allah dengan perasaan dulu, nanti perasan nanti salah.
Kerana rasa dalam hati ni macam-macam rasa. Entah betul entah tidak yang kita rasa tu. Kita tutup mata pejam, kita minum air sirap manis, minum air madu manis juga. Tapi yang ni yang mana ni? Madu, manis madu ke, manis gula ke, manis air sirap ke, manis apa ni? Jadi kadang-kadang boleh keliru. Kalau nak main hakikat dia kenal Tuhan ni, keliru nanti. Sebab itu Allah kurniakan akal, supaya apa yang kita rasai dalam hati itu, zauq yang kita rasa dalam hati itu, itulah yang sebenar, bukan bohong. Misal yang salah, misal salah, kita zikir, datang zauq, malam tu kita nampak cahaya terang benderang, cahaya tu cakap pula, akulah Tuhan. Kita pun dengan perasaan kita yang khusyuk ni, betul lah ni Tuhan. Padahal tak betul tu, cahaya tu makhluk. Jadi kita boleh tertipu dengan perasaan kita tu, hakikat yang kita kononnya betul, zauq yang tak betul. Sebab tu kena ada ilmu, kena faham dulu hukum akal. Sebab tu dia kata sini, ma'rifatullah tu maknanya mengenal Allah dengan sifat wajibnya, wajib akal, sifat mustahil dan sifat harus. Bukan mengenal hakikat zat Allah. Bukan mengenal zat Allah. Zat Allah tu apa? Bukan. Cuba kita tengok dalam Al-Quran, surah Qul Huwallahu Ahad. Kalau kita tengok asbabun nuzulnya itu, orang-orang kafir musyrik bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, engkau kata, Muhammad, Tuhan yang kau seru kami suruh sembah ni, buat daripada apa?" Kita tengok dalam tafsir. Asal usul turun Wallahu Ahad, surah Ikhlas. Adakah Tuhan yang kau suruh kami sembah ni emas, atau buat daripada perak, atau buat daripada tembaga, atau batu, atau kayu? Maka dia turunlah ayat Qul, katakan hai Muhammad, Huwallahu Ahad, Allah itu Esa. Allah tak jawab soalan dia orang tu. Tidak dijawab soalan dia tu. Allah tak jawab aku besi, aku batu, tak ada. Sebab semua tu bukan. Allah jawab dirinya itu Ahad, Esa, makna ketunggalan. Artinya tak sama pun macam mana yang dia orang sebut. Tak ada persamaan langsung. Maka sebab tu dia kata bukan mengenal zat, tapi mengenal sifat dan ketentuan daerahnya. Daerah mana? Ketentuan daerahnya zat dan tempatnya zat tidak disuruh kita kenal, dan rupanya zat. Semua itu mustahil demikian itu. Mustahil syar'i kita tahu tak boleh. Tuhan kata tak tahu, tak boleh tahu. Malah ditegah, dilarang kita mengkaji zat Tuhan. Dan ditegahkan Rasulullah yang demikian itu, kerana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa yuhadzirukumullahu nafsah, artinya mempertakutkan Allah akan kamu daripada memperdapatkan kepada hakikat dirinya, yakni zatnya. Wa yuhadzirukum, jangan Allah larang, jangan kau guna otak kau nak kenal zat aku. Aku tak pernah terangkan pun mana zat aku. Bila ditanya macam mana zat Allah, dijawab dengan sifat Ahad. Katakan hai Muhammad, Allah tu Ahad. Ahad tu sifat, bukan hakikat zat. Sifat zat Tuhan tu Ahad, satu-satunya, wahdaniyah, tak sama langsung dengan apa yang kau fikirkan itu. Tu. Ya. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan lagi firman Allah Ta'ala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tiada mendapat akan dia apa? Dia hakikat zat oleh segala penglihatannya, makhluk. Ya. Secanggih mana pun mata kita, sehebat mana pandangan mata kita, teleskop kita atau apa saja kita pakai,
teleskop, mikroskop, apa saja alat lah, dan mata yang secanggih mana pun takkan boleh memahami, mendapat, melihat hakikat zat. Melihat Allah ya, melihat dan memaham zat Allah tu apa, takkan dapat. La tudrikul absar, pandangan penglihatanmu takkan dapat melihat hakikat zat Allah tu. Melihat Allah, ya. Hakikat zat, tidak. Habis yang Rasulullah nampak masa Isra' Mi'raj tu, Rasulullah nampak sifat yang berdiri di zat. Sifat-sifat Allah, kudratnya, iradah, ilmu, hayat. Macam nampak bulan. Bulan kalau kita tengok, betul ke kita nampak hakikat bulan? Kata Rasulullah, kata, kamu akan nampak Tuhan seperti mana kamu nampak bulan malam 14. Ni dekat malam 14 ni, dekat 10 Syaban ni, bulan tu. Tapi kalau kita tengok betul-betul, kita tak nampak hakikat bulan tu. Kita nampak cahaya yang dibalikkan bulan, nur. Yang Rasulullah tengok itu bukan hakikat Tuhan, sifat yang berdiri pada zat Allah itu, yang tak terperi, yang tak sama dengan mana-mana makhluk. Lepas tu bila ditanya, macam mana rupa Tuhan tu ya Rasulullah? Jamil, cantik. Cantik tu je cakap Rasul, tak terperi. Tak ada hadis yang menerangkan, atau ayat Quran Allah menerangkan rupa zat dia macam mana, tak ada. Tapi Allah selalu menerangkan asma'nya, sifatnya, af'alnya. Tak ada ayat, tak ada hadis menceritakan tentang zat dia macam mana. Kalau ada orang mengajar, marilah mengenal Allah, saya ajar awak hakikat zat Tuhan tu macam mana. Boleh pergi tak? Boleh. Bawa pedang pancung boleh. Kenapa? Sosek dah tentu confirm sesatnya. Tak payah tanya. Betul, Allah sendiri kata la tudrikul absar, tidak mendapat akan dia oleh penglihatan. Dan dianya juga, wahwa dianya Allah juga yang boleh mendapat akan segala penglihatan makhluk. Apa yang kita tengok semua dia dapat. Apa yang kita tengok Allah boleh tengok. Apa yang Allah tengok kita tak tentu boleh tengok. Itu maksud dia. La tudrikul absar, kau tidak akan dapat melihat akan hakikat zat itu. Tapi Allah memperdapat apa yang kau lihat. Apa yang kita lihat sah dilihat oleh Allah. Apa yang Allah lihat, diri Allah sendiri, Allah lihat tak? Allah lihat. Tapi kita tak dibenarkan melihat hakikat diri zat Allah itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanaka ma arafnaka haqqa ma'rifatik. Subhanaka ma arafnaka haqqa ma'rifatik. Artinya, maha suci Tuhanku, tiadalah aku kenal akan Tuhanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan sebenar-benar pengenal kamu. Pengenal kami akan kamu, akan kami akan Tuhanku. Kamu akan Tuhanku. Beli ayat ni. Tiadalah aku kenal, ma'arafnaka, kami tak kenal akan Tuhan kami, akan sebenar-benar mengenal kami akan Tuhan kami. Tu ayat dia beli. Banyak Rasulullah kata maha suci Allah. Maha suci Allah. Sehabis-habis kami cuba kenal, hujungnya tak kenal. Tak kenal apa ni? Tak kenal hakikat. Ustaz, kalau dah tak kenal, buat apa nak ngaji? Tak kenal. Mengaji tak faham, tak tahu. Buat apa ngaji? Ada orang tanya tu. Kalaulah mengaji tauhid ni, penghujungnya tak kenal, tak tahu, tak faham, ngaji buat apa? Senang jawapan tu. Apabila kita, tuan-tuan, kita mengaji, kita kaji satu benda, kita tak boleh faham. Contohlah tsunami berlaku, kita kaji, tak faham macam mana boleh berlaku tu, hebat benar kan. Bila kita tak faham, maka timbullah kekaguman, kagum, heran, dahsyat, macam mana boleh jadi tu kan, tak faham lah. Maka terbitlah tahayur, hebat. Kalau kita boleh tahu orang,
Senang itu, macam ni. Tapi kalau kita tak ada orang, tak boleh kita nak perikan macam mana, akan timbul kegerunan, akan timbul kekaguman. Kerana manusia ni sifat dia, bila benda dia tak boleh nak tahu orang, dia tak boleh nak faham, barulah dia respect, barulah timbul kekaguman. Macam mana dia buat tu kan? Hebat lah, Allahu Akbar. Jadi kalau orang kata, apa manfaatnya kita belajar tauhid ni sampai tak kenal? Manfaat dia sampai supaya timbul kegerunan kepada Allah, timbullah kekaguman kepada sifat Allah yang kita tak tahu macam mana sebenarnya. Betul kata boleh. Dan kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dalil lagi, al-ajzu 'anil idraki idrakun. Al-ajzu 'anil idraki idrakun. Lemah daripada mendapat, daripada yang mendapat akan yang didapat, itulah pendapat. Lemah daripada mendapat, itulah mendapat. Apa tu? Lemah engkau ketika kau nak mendapat sebenarnya hakikat Tuhan ni macam mana? Bulat tidak, persegi tidak, atas tak apa. Lemah akalmu. Habis sudah kau renungkan macam mana Tuhan ni, tak dapat juga. Di saat kau tak dapat tu, itulah dapat. Nampak tak? Dah faham dah? Ini tentang zat Tuhan ya? Sebab zat Tuhan tu bukan tempat fikir lagi, dah tak dipikir dah. Tempat zikir. Af'al boleh fikir, sifat dia kita boleh fikir lagi, asma' boleh faham lagi, sampai kepada zat, tak boleh fikir dah. Fala sabila ilaih, jalan nak fikir tak boleh. Illa bimujarradi zikri, melainkan hanya semata-mata zikir. Lepas tu orang dulu dia mengaji tauhid, ujung dia zikir. Ujung dia zikir dia. Sebab dia lemah, dia tahu dia tak nak faham lagi dah. Zikir aja. Mengingatkan nama Allah. Sebab dia dah tak boleh nak pergi dah akal itu. Orang sekarang dia mengaji tauhid sampai bingung. Sampai terlajak fikir lah. Dia tak boleh. Fikir, hujung dah tak boleh fikir. Bila tak boleh fikir itulah sudah kenal. Dan lagi dia datang lagi. Kata Sayyidina Ali pula, tadi kata Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kullu ma yakhturu fi khayalika wa tasawwara fi balika fallahu bi khilafi dhalika. Artinya kuluma, tiap-tiap segala barang, yakhturu, yang bergerak ia, artinya yang terlintas ia dalam hatimu, pada ceritamu. Cerita tu mana? Pada khayalmu. Tiap-tiap perkara yang terlintas dalam khayalan kita ni, begini Allah, kepalanya 7, kepalanya 8, badannya besar, kakinya macam ni. Apa saja yang tergerak dalam hatimu itu, cerita tu pada hati. Dan watasawwara, dan tiap-tiap barang yang terupa pada hatimu itu, maka Allah itu bi khilafi dzalika, Allah itu bersalahan akan demikian itu. Titik. Faham tak? Banyak Allah ni, zat Allah ni tak serupa dengan apa yang kita nampak, pokok, kayu, batu, gunung, ganang, semua tak serupa. Yang kedua, Allah juga tak serupa apa saja yang dalam khayal kita. Yang tak wujud. Terbayang Tuhan ni macam dia atas raya, rupanya begini. Tak. Bukan saja Allah ni tak serupa dengan apa yang kau lihat di timur dan di barat, Allah juga tidak serupa dengan apa saja yang kau lintaskan dalam fikiranmu itu, khayalanmu itu. Kau khayal raksasa, kau khayal begini, kau khayalkan begitu. Tak ada. Tak serupa juga. Panggillah orang paling cerdik, Stephen Hawking, kau khayalkan Tuhan macam mana? Kau gambar, kau lukis, tetap Allah tak serupa. Allah beritahu awal, wa yuhadzirukum nafsah, menakutkan Allah akan kamu daripada memikirkan tentang macam mana rupa zat itu. Jangan. Larangan daripada syarak, larangan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kau fikirkan. Ya. Lepas tu dia kata apa lagi? Sebab takkan dapat. Dan kata segala ulama pula, cantik kita ni, mula dia buat bagi ayat Quran, lepas tu dia buat hadis, lepas tu dia buat pula kalam sahabat, ni dia buat pula kalam ulama.
kullu ma tawahhamtumuhu bi awhamikum wa adraktumuhu bi uqulikum fahuwa muhdathun mithlukum. Artinya tiap-tiap barang tawahhamtumu, tersangka-sangka ia, yang kau sangka-sangka tu, dengan segala sangka kamu, bi awhamikum. Waham tu sangkaan-sangkaan dalam hati kita, Tuhan macam ni, Tuhan macam tu. Kata ulama, dan kamu dapat akan dia dengan segala akalmu, dengan cerdik akal kita dah boleh gambarkan satu benda yang tak pernah orang tengok, maka iaitu baharu juga. Tetap benda tu baharu, sebab benda tu asal tak ada kan, lepas tu kau gambarkan jadi ada. Jadi benda daripada tak ada kepada ada, muhdath, baru. Sebab kau yang gambarkan. Selagi kau boleh gambarkan, barulah. Sebab tu antara nikmat yang paling besar dalam dunia, dalam akhirat besok, melihat Allah yang tak pernah ada satu benda yang macam dia. Allah, tak ada yang lebih cantik daripada Allah. Tak ada yang lebih nikmat daripada memandang Allah dengan segala sifat kamalatnya itu, kesempurnaannya itu. Itulah nikmat paling besar, ziyadatan. Selain daripada nikmat syurga, nikmat memandang Allah. Kenapa nikmat? Tengok benda tak pernah tengok. Kita tengok satu perkara yang cantik yang tak pernah dilihat, kan nikmat tu. Saya bawa dalam poket saya ni permata indah yang tak pernah ada dalam Malaysia ni. Bahkan dalam dunia ni lah satu-satunya. Nak tengok tak? Oh, macam mana Ustaz? Saya pun buka tengok. Oh mak, oh. Kejap Ustaz, ambil gambar tu. Lama tengok. Kenapa? Hebat. Itu baru benda dunia. Bayang besok kita tengok Allah Ta'ala, zat Allah tu, sifat Allah tu, yang tak serupa dengan apa saja benda cantik dalam dunia ni. Dia yang paling cantik. Macam mana tu perasaan kita tu? Sonok tak? Kalau nak kena beramal lah, kena ngadap Tuhan banyak-banyak dalam dunia ni, supaya kita dapat nikmat tu. Tadi kata apa lagi? Nampak? Faham tu? Nampak tak kenapa Allah merahsiakan diri dia? Sebab besok bila kita tengok Tuhan tu besok, tak terperi nikmatnya tu. Tu kata, kita tengok wajah kekasih kita tu pun, kata pepatah Melayu pun, mandi tak basah, makan tak lalu, tidur tak lena. Tu nikmat tengok tu, nikmat pandang. Apa lagi nampak Tuhan? Pernah fikir tu? Itu apa lagi? Lepas tu dia kata lagi, dan kamu dapatkan dia, maka iaitulah baharu juga apa saja sangkaan lintasan hatimu itu, dalam kau fikiranmu itu, baharu juga tu. Semua baharu tu, baharu. Seperti kamu juga. Maka nyatalah segala pengetahuan orang yang sesat itu, yang menyangka-nyangka ia pada i'tikadnya Allah Ta'ala itu bertempat atau berupa atau boleh ada, menyamakan akan dia Tuhan dengan suatu yang disangkanya sebenar-benar dirinya itulah Allah Ta'ala. Banyak orang sesat ni. Lepas tu cobaan mengenal Allah ni, di akhir sekali Dajjal yang mengaku diri dia Tuhan. Dajjal, salah satu daripada sifat Dajjal tu nanti, dia turun, dia mengaku diri dia Tuhan. Dia ada sifat kekuasaan, dia boleh hidupkan yang mati, dia iradahnya seolah apa dia nak semua dapat, kudrahnya. Cuma satu je masalah dia tu, mata dia sebelah betul. Itu untuk menyatakan sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Dajjal ni besok seolah-olah dia memiliki sifat ma'ani macam ma'ani Allah, berkudrat, beriradat, berilmu, berhayat, bersamak, berbasar, berkalam. Cuma dia tak ada satu, dia tak ada sifat salbiah. Sifat salbiah 5 tu kan, dia tidak kidam, dia tidak baqa', dia tidak mukhalafah, dia tidak kimunasi, dia tidak wahdaniyah. Antara 5 ni yang paling menonjol yang mana? Mukhalafatuhu lil hawadith. Dia tak serupa dengan makhluk, dia menyalahi dengan makhluk Allah Ta'ala ni. Sedangkan dia serupa, malah mata dia yang buta sebelah tu pun dia tak boleh buat apa.
Itu yang akhir dalam dunia ni. Itulah ujian kita ni, nak mengaku tak darjah tu Tuhan. Lepas itu kita mati, bangkit daripada kubur besok, ada lagi, kata para ulama, ada satu ujian lagi. Apa ujian dia? Allah akan membenarkan iblis dan syaitan merupakan macam mana iktikad kita ketika mati Tuhan tu macam mana. Maka orang yang menyembah Tuhan kepala gajah, dia akan tengok dalam, bila dia bangkit kubur besok, syaitan akan menyerupa macam kepala gajah. Lepas tu syaitan, saya kata, akulah Tuhanmu. Maka orang yang bangkit dia tengok, inilah aku dah kata dah, Tuhan aku ni betul, kepala gajah. Dia pun ikut, berbaris satu baris. Ada yang nampak Tuhan tu Jesus, pakai napkin tu. Jadi diserupakan oleh Allah Ta'ala iblis ni. Dia ambil rupa macam sebiji, macam yang iktikad tu. Maka beribu-ribulah manusia tertipu, ikutlah dia ni berbaris. Macam itulah setiap orang yang mengiktikad Tuhan tu rupa macam ni, rupa macam ni, Allah izinkan syaitan menyerupa macam tu dan manusia ikut. Sedangkan ikut tu berbaris nak masuk neraka. Sebab tu iktikad yang betul tu penting, Jangan sampai besok di akhirat kita bangkit daripada kubur, kita pun ikut sama. Mana Tuhan? Tuhan yang di mana-mana. Tuhan macam gas melayang. Aku dah kata dah Tuhan macam tu, tengok. Dia sangka betul. Sampai lepas daripada kubur besok bangkit pun tertipu lagi. Ya Allah. Sampai dah bangkit, tipu lagi. Lepas tu kata apa lagi? Maka etikad ilmu boleh menyamakan dia dengan sesuatu yang disangkanya sebenar-benar dirinya itulah Allah Ta'ala. Maka etikad ilmu orang itu salah yang amat besar, menjadi kufur. Na'udzubillahi minha, kami berlindung daripadanya. Maka hendaklah kau fahamkan ia akan makna kalimah syahadah ini baik-baik. Kalimat la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah tu takkan boleh difaham melainkan dengan ilmu tauhid. Bohong kalau kata faham dah. Ngaji pun tak, Tuhan tak kena faham macam mana? Ilah mana apa? Betul kata boleh. Dengan dalil naqal, faham tu pula dengan dalil, yakni dalil Quran, dalil hadis, ataupun dalil akal. Boleh pilih mana-mana. Yang nurani, akal yang bersih, yang nurani, yang masa cahaya, pada mengambil nazar yang sahih. Nazar tu fikir, telik yang betul, pada menilik kejadian 7 petala langit dan 7 petala bumi. Jadi Allah jadikan alam ni supaya kita boleh tengok Allah dengan perantaraan alam, memahami, mengenal Allah tu dengan alam. Siapa yang menjadikan dianya? Bolehkah dia jadi dengan sendirinya alam tu? Itu pertama tu. Tengok alam ni besar, alam ni takkan jadi sendiri, mesti ada yang buat. Atau adakah orang lain yang boleh menjadikan dia di alam? Atau tiada? Dan telik pula pada kejadian diri kita. Yang demikian itu juga seperti firman Allah Ta'ala, Qul inzuru madha fis samawati wal ard. Katakan, hai Muhammad, telik olehmu semuanya apa-apa yang dianya itu dalam 7 petala langit dan 7 petala bumi. Telik, pandang, fikir. Maka adalah yang nyata kepada segala orang yang berakal itu. Bila dia fikir, jelas, nyata. Apa dia? Tanda yang dia tengok ni semuanya tanda bekas kudrat Allah, athar daripada kudrat Allah, athar daripada iradah Allah juga. Macam ni nak faham tu? Ni kalau tak mengaji tauhid tak faham tu. Tengok alam ni nampak athar kudrat, dia kena balik. Contoh, kita tengok langit biru, pokok banyak hijau. Warna ni kenapa biru atas bawah hijau? Siapa yang pilih? Sedangkan warna banyak kan. Siapa yang menentukan warna langit ni mesti biru? Allah. Allah pilih dengan apa? Dengan sifat iradat. Kerana kerja iradat, ta'aluk iradat, taksis, menentukan benda yang
mutaqabilat, yang berlawanan. Dia pilih warna biru sana, warna hijau pokok. Boleh tak dia pilih hitam? Boleh. Semua hitam. Bawah putih, atas hitam. Hitam putih semua. Boleh. Harus. Tapi dia pilih warna ni. Kemudian apa jadi? Dia, setelah dia pilih, dia jadikan pula. Dijadikan tu dengan apa? Dengan tangan, dengan kaki? Tak, dengan sifat kudratnya. Kalau begitu yang kita nampak ni kesan kudrat dan iradat Allah lah. Itu sebenarnya. Tengok alam ni nampak kesan kudrat ni, iradat dia. Yang nyata, yakni bekas tanda kuasa Allah, bekas tanda kehendak Allah juga. Itu yang kita nampak. Tengok nampak kudrat Allah. Tengok sini nampak kudrat Allah. Sebab takkan boleh. Sedangkan boleh warna lain. Tengok burung gagak tu, hitam ni semua. Awak tak putih, hijau ke, hitam. Siapa yang pilih tu? Iradat Allah. Siapa yang jadikan begitu? Dengan kudratnya Allah. Kesan iradat kudrat. Nampak? Betul kata apa? Dan kehendaknya juga yang nyata. Bukanlah bila kita Allah Ta'ala suruh tengok alam ni, disuruh Allah Ta'ala menilik langit dan bumi itu sahaja. Janganlah kita bodoh pula. Allah Ta'ala fanzuru ila kulin zuru ila samawati wal ardh. Allah tengok dan teriklah langit. Kita tengok je. Dah tengok dah. Dah tengok dah. Sebab tu ada beza nazara dengan ra'a. Dalam bahasa Arab Allah selalu sebut yanzur, nazara yanzuru. Allah tak kata ra'a yara, tengok pandang. Nazara yanzuru, tengok dan tirik. Sebab tu Quran tu Allah pilih kalimat tu hati-hati. Bukan Allah berhati-hati. Kita ni Allah dah pilih yang terbaik kalimat nak bagi faham kita ni. Afala yanzuru, nazara yanzuru, mana adakah tidak kau tengok dan kau telik, kau fikir betul-betul ni datang ni daripada mana ni, pencipta dia, kenapa dia pilih begini, kenapa dia pilih begitu, apa hikmah dia. Itu bukan suruh tengok tengok langit bumi, tengok dah lama tengok dah, suruh mikir. Betul kata? Bukan Allah suruh tengok semata-mata langit dan bumi ni, suruh mikir kesannya, bekas iradat dan kudratnya. Dan lagi firman Allah Ta'ala lagi, dalil lagi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kata Allah, kat diri kamu tu, kat diri kita ada apa? Turun naik napasnya, darah yang duk keluar masuk, naik ke atas turun ke bawah ni, diri kamu tu. Mengapakah maka tidak kamu telik, yakni pada kejadian diri kamu itu? Dulu kecil kan dah besar dah berjanggut dah. Macam mana dia besar tu? Tangan tu, kaki tu, fikiran, mata, tengok. Mengapakah maka tiada kamu bicarakan? Kenapa kamu tak pernah fikir tentang diri kamu sendiri tu? Dan lagi firman Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Lagi akan kami perlihatkan, kata Allah, akan segala tanda-tanda kami. Kat mana? Pada taraf, daripada hujung alam ini, segala penjuru alam. Taraf tu pada penjuru. Dan pada diri kamu, mereka itu, hingga nyatalah, teranglah maka nyatalah, bukan maka tu, bagi tu, nyatalah bagi mereka itu, tolong betul kata, bukan maka, nyatalah lahum tu mana, bagi mereka itu. Apa yang nyata? Bahawasanya Allah itu ada sebenarnya. Ayat ni menarik. Ayat ni kata sanurihim, selagi kami perlihatkan tanda-tanda kami. Maknanya Allah Ta'ala ni, dia akan zahirkan ilmu tentang alam ni sikit manusia akan ketemu lagi.
Dia kaji alam ni, dia nampak kehebatan lagi. Dia kaji black hole, dia jumpa lagi. Dia tengok, tak habis. Ilmu manusia ni, lagi dia kaji alam, lagi dia bodoh. Lagi dia tengok macam-macam. Yang dia tengok macam-macam tu sebenarnya menunjukkan kekuasaan Allah, tunjukkan diri Allah tu wujud. Bila dia tak faham. Lepas tu disuruh kita, selagi Allah perlihatkan pada diri mereka itu, kita ni cuba kaji diri kita daripada kecil makin besar, makin tua, mata makin rabun, kaki dah mungkin makin loose. Dulu kuat kan lemah. Siapa yang buat tu? Sikit sehingga nyata annahul haq, tabayyana lahum annahul haq, bahawasanya Allah lah yang sebenar-benar wujud. Nampak? Dan lagi firman Allah Ta'ala, falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Maka hendaklah dibicarakan oleh manusia itu, ditelik, falyanzur, daripada apakah dijadikan diri dia tu. Kita tengok daripada air mani itu. Yang itu diterang Quran ni, dijadikan dia itu daripada air yang terpancar, air mani, min ma'in dafiq, keluar air itu daripada antara sulbi, bapaknya, dan antara taraib, di antara rahim. Taraib itu rahim ibunya, telur tu, keluar telur. Sains, telur yang keluar dari ibu bercantum dengan mani, maka jadilah kau. Jadilah diri kita ni. Tengok Allah terangkan sampai peringkat tu. Bukannya keluar itu daripada sulbi, bukan keluar daripada sulbi itu, dan daripada taraib. Yang taksir ia, yang memberi kesan ia keduanya, sebenarnya ialah kudrat Allah Ta'ala. Air mani bertemu dengan telur, ovum, yang dikeluarkan oleh perempuan, masuk. Daripada situ, proses tu terbentuk jasad besar, tiup pula roh, jadilah kau pun jadi. Itu semua kudrat Allah dan iradatnya juga. Bukannya keluar dari sulbi, bukan kau keluar dari taraib. Yang taksir kesan ia keduanya sebenarnya kudrat Allah, iradat Allah. Kerana keduanya di dalam perintah kudrat dan iradat Allah. Duk bawah takluk kudrat, duk bawah takluk iradat. Sebab tu ada kala bersama dengan isteri banyak, tapi sihat, doktor cek, tak dapat anak, tak jadi anak. Sebab yang menjadikan tu Allah. Tu manusia kadang-kadang tak boleh nak terima. Dia tak boleh terima. Dia dah buat semua cara, tak dapat juga anak. Kena faham, yang menjadikan anak tu siapa, bukan proses tu, Allah. Maka adalah kudrat Allah itu suatu sifatnya yang mudahlah dengan dia sifat diadakan segala mungkin daripada tidak ada kepada ada. Itu kudrat, kerja kudrat tu. Kata ta'aluk kudrat, mengadakan mungkin daripada tak ada kepada ada, dan daripada ada kepada tidak ada. Dan iradat Allah tu pula suatu sifat yang mudah dengan dia sifat, menentukan mungkin dengan setengah barang yang harus atas mungkin itu. Bukan semuanya yang harus itu ditentukan oleh iradat. Maksudnya macam mana? Seperti gerak dengan diam, tak ada Tuhan tentukan dua-dua. Si Polan gerak dan diam serentak, tak ada dia buat dia. Dipilih oleh Allah, gerak atau diam. Sekarang ni diam, hilang gerak. Lepas ni bergerak, hilang diam. Yang menentu, yang menjadikan itu Allah. Dia yang menentukan itu. Dengan tiada panjang dan pendek. Panjang, pendek ditentukan sebahagian. Dia panjang, hilang pendek. Dia pendek, tak panjang. Besar, kecil, gunung besar, gunung kecil, ditentukan Allah. Yang mana satu? Tebal, nipis, dua yang berlawanan. Ini kita panggil ta'aluk tajizi qadim, sifat iradat. Sudah kita pelajari kitab yang dulu. Atas dengan di bawah kiri, atas bawah, tak ada serentak atas bawah tu. Di manakah
cermin mata ustaz di atas dan di bawah meja. Tak ada. Kalau ke atas bukan di bawah, kalau di bawah bukan di atas. Yang memilih tu siapa? Tuhan. Kiri dengan kanan, depan dengan belakang dan lainnya. Ini namanya qadar Allah. Qadar Allah mentakdir, artinya Allah memilih sejak azali yang mana yang nak berlaku. Maka semuanya itu harus berlaku, harus jadi, harus tak jadi. Kalau dalam ilmu tauhid, ta'alluq sifat iradat ada dua, kan kita? Harus Allah buat siang, harus buat malam sekarang. Ini namanya ta'alluq suluhi qadim. Patut pada azali Allah buat siang, Allah buat malam. Lepas tu Allah pilih siang, hilang malam. Malam, tidak siang. Iaitu ta'alluq yang kedua. Ta'alluq tanjizi qadim sifat iradat. Tu kena buka kitab balik. Kalau tak ingat ulang kitab balik. Ini dah next tingkat ni. Maka semungkin ini, maka mungkin ini, bagi mungkin ini, harus berlaku bagi mungkin ini, perkara mungkin ini. Tetapi mustahil boleh berhimpun dua yang berlawanan kepada si mungkin ini. Benda mungkin ni macam matahari sekarang ni, siang hari ni. Sekarang ni berlaku siang dan malam serentak. Siang malam serentak boleh? Boleh berlaku? Mana boleh dua berlawanan? Kalau Allah nak boleh tak? Kalau Allah nak, Allah berkehendak jadi siang malam serentak boleh? Allah kuasa kan? Kalau boleh, kalau jawab boleh, feras saya. Mengaji bertahun-tahun tak faham lagi. Jawapannya Allah tak buat perkara mustahil. Berhimpun dua yang berlawanan itu perkara mustahil lah. Tu kata kena ngaji. Kalau tak menjawab ya je tu. Ustaz, saya boleh datang kalau ustaz? Tak apa, dia maafkan. Sebab yang lama datang pun tak betul lagi tu. Dia kena ngaji tu. Allah menjadikan segala sesuatu. Betul. Segala sesuatu yang mana? Yang mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi kalau benda tu mustahil ada, Allah buat juga. Apa makna mustahil? Mustahil mana mustahil? Sesuatu tak diterima akal boleh ada. Tiba-tiba Allah buat boleh ada pula dah. Tak nama mustahil lah, nama harus. Tu kata, nak mengenal Allah kena faham tiga tu dulu. Wajib akal, mustahil akal, harus akal. Dah faham tu baru kita boleh faham. Tak apalah, lama-lama faham dik. Benda berhimpun mustahil. Lepas tu bila datang iblis nak menggoda Nabi Idris, Nabi Idris tengah jahit baju, dia datang buat telur. Iblis, Idris, Tuhan kau kuasa tak? Kuasa. Boleh tak Tuhan masukkan biji telur ni dalam lubang jarum yang kau pakai tu? Nak tahu jawapan? Main dekat sikit. Dekat, dia cucuk mata iblis tu. Betul sebelah. Maka ulama bahas cerita tu. Kenapa Nabi dia tak jawab? Tuhan aku kuasa, dia nak buat apa pun boleh. Tak jawab. Dia cucuk mata tu. Sebab soalan tu soalan akal, soalan nak menjerat. Kerana memasuk benda besar dalam benda kecil, benda mustahil. Benda mustahil. Jawapan dia cucuk lah. Allah tak buat benda mustahil. Allah buat benda harus akal. Tapi kalau lubang jarum tu besar, lebih besar pada telur masuk, boleh. Atau telur tu kecil, masuk dalam jarum, boleh, harus. Tapi kalau macam tu besar dia, masuk dalam tu, Allah tak buat. Kalau Allah buat juga, benda tu tak ada benda mustahil, dia nama harus akal. Baik. Maka tetapi mustahil boleh berhimpun dua yang berlawanan kepada si mungkin ini. Kerana yang ditentukan oleh iradat Allah itu mestilah suatu daripada keduanya. Sama ada panjang ataupun pendek, besar ataupun kecil, bukan dua-dua sekali. Firman Allah Ta'ala, afara'aitum ma tumnun
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. Artinya, maka tiadakah dilihat oleh kamu, yakni tiadakah kamu lihat dan kamu bicarakan akan air mani yang kamu tumpahkan ke dalam rahim perempuan itu. Kamu bersama dengan isteri, keluar air mani. Cuba tengok air mani itu, melokit air mani itu. Hidup tak? Ada apa-apa tak? Tak ada. Kau tumpahkan dalam rahim perempuan, isteri. Menjadikan akan dia itu, adakah kamukah yang menjadikan akan dia daripada mani jadi budak, atau kamikah yang menjadikan itu anak? Cuba fikir. Kita bersama isteri, keluar air mani, lepas 9 bulan jadi budak. Adakah engkau yang jadikan ke Allah jadikan? Cuba fikir ni. Dan lagi firman Allah Ta'ala, afara'aytum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kata Allah lagi, maka tiadakah kamu lihat akan biji benih yang kamu tanam itu? Tahrusun, haratha yahrusun, biji benih durian, biji benih manggis. Kau buka dusun, kau tanam dalam tu, kau tanam dalam tanah tu. Adakah kamu yang menumbuhkan dia? Kau siram, tumbuh. Engkau akan tumbuhkan tu. Kau buat proses menumbuhkan. Bukan kamu yang menumbuhkan, atau kami yang tumbuhkan dia. Itu dalil wahdaniyat Allah. Nak fana dengan Tuhan, tak payah duduk masjid je, duduk kat kebun tu. Kadang-kadang duduk kat masjid tak jumpa Tuhan, duduk kat kebun jumpa Tuhan. Macam mana Ustaz? Tengok pokok tu, tumbuh sendiri ke? Kau tumbuhkan ke Allah tumbuhkan? Takkan tumbuh sendiri. Habis engkau tumbuh? Tak. Siapa? Allah. Dah fana. Tu kadang-kadang kita ni nak ke masjid, nak ke Mekah, sampai ke Mekah tak jumpa Tuhan. Habis jumpa apa? Jumpa unta. Jumpa Mekah, jumpa Big Bang, jumpa Kaabah. Tuhan Kaabah tak jumpa. Ini yang kata Syekh Hamzah Fansuri, seorang sufi pencari Tuhan. Kata dia apa? Aku berjalan dari Babu Salam. Babu Salam tu tempat dia kat Aceh, sampai ke kota Mekah mencari Tuhan. Akhirnya ketemu di dalam rumahku. Jalan kaki sampai ke Mekah, tak jumpa Tuhan. Balik rumah jumpa Tuhan. Tu. Fikir-fikir kata tu. Ni. Adakah kami yang kamu numbuhkan dia, ataupun kami yang tumbuhkan dia? Allah suruh fikir. Dan lagi firman Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir. Artinya surah Al-Ghasyiyah. Tengok, dalam ni dia ada 1 2 3 4 5 benda. Artinya, mengapakah tiada menilik membicarakan mereka itu kepada unta itu, betapa dijadikan Allah akan dia. Allah kata, kau tak tengok ke unta tu? Kadang dalam banyak-banyak binatang, unta ni lah satu-satunya dia boleh survive berjalan kat padang pasir berminggu-minggu tak minum air. Binatang lain tak ada. Dia boleh bonggol dalam tu, dia bawa air kat belakang. Taklah kau tengok macam mana hebat Tuhan membuat unta tu. Kalau dia buat unta tu macam kucing kat rumah kita tu, mampu arwah kita mati. Kalau dia buat macam kuda tu, tak boleh. Special unta ni. Tapak dia tu, jalan dia tu. Tidakkah kau tengok unta? Dan tiadakah ditelik mereka itu ilas sama, kepada langit yang 7, betapa ditinggikan akan dia tanpa ada yang memegang. Tak ada langit, tali tak ada, apa tak ada, tergantung macam tu kan. Siapa yang buat tu? Dan wa ilal jibal, dan tiadakah ditelik mereka itu pada gunung, betapakah didirikan, diteguhkan gunung tu, tak roboh gunung tu.
Besar lagu tu, togak macam tu. Siapa yang tegak kan tu? Dan tiadakah ditelik yang keempat kepada bumi, betapakah dihamparkan dia. Kan bumi ni bulat tapi terhampar. Elok je duduk tak jatuh. Siapa yang buat tu? Menghamparkan bumi tu. Dah 4. Dah 5 dah. Bumi. Suruh kita tengok kepada unta, langit, bukit dan bumi. 4. Kaifa sutihat. Bagaimana kami hamparkan, ada 4 ni. Maka ingatkan olehmu, hei Muhammad, hanya suruhnya engkau itu mengingatkan sahaja. Kau kena ingatkan. Kerja kau ingatkan, bukan mengajar, ingat. Tengok. Fadzakir, kata Allah Ta'ala, ingatkan. Tiada boleh kuasa engkau itu dengan mengerasi atas mereka itu kalau mereka tak nak ingat. Menarik ayat Quran ya. Al-Quran selalu sebut ingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Ingatkanlah. Jadi kalau kita kata ingat, maknanya benda ni kita dah tahu. Kita dah kenal Tuhan ni. Sebab Allah kata ingatkan, bukan ajarkan. Allah tak pernah sebut alimhum, Allah kata zakirhum. Ingatkan mereka. Maknanya benda ni kita dah tahu. Apa yang kita tahu? Pencipta langit dan bumi ni kita dah tahu dalam alam roh. Apa kata Allah Ta'ala? Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu, kata Allah pada roh. Qalu bala syahidna. Roh kata bahkan kami bersaksi. Mana roh dah tahu. Kan betul tak betul? Roh dah tahu. Bila masuk dalam jasad dia lupa. Jadi diingatkan. Jadi kita mengaji tauhid ni payah. Apa payah pula? Mengajar benda dah tahu. Cuma fitrah kita tu dah berserabut. Datang Nabi SAW mengingatkan balik macam mana yang kita pernah tahu di alam roh dulu. Tu kan. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan lagi mengingatkan saja, kata, hey Muhammad, engkau mengingatkan saja. Engkau tidak ada kuasa nak mengerasi atas mereka supaya ingat. Kau ingatkan saja. Dia nak ingat tak ingat, itu tugas dia. Maka kerana dalil firman Allah Ta'ala inilah dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitabnya yang dinamakan Nazam Jauharah Tauhid. Kitab syair Tauhid masyhur. Apa kata dia? Panzur ila nafsika thumman takil lil alamil uluwi thumma sufli. Panzur ila nafsika, pilih oleh kamu kepada dirimu, yakni bicarakan olehmu. Dahulu, mula-mula sekali tentang kejadian dirimu sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia akan kenal Tuhan. Kenal dirimu itulah yang terlebih hampir tempat telik, tak usah jauh-jauh. Duduk rumah tu tengok cermin tu, tengok diri tu, kenal diri tu. Perintah Allah Ta'ala daripada yang lainnya. Kemudian setelah kau tengok dirimu itu, kau lihat tanda kekuasaan Allah. Sebab kau kemudian pada menilik pada kejadian dirimu itu, maka pindahlah engkau bagi menilik alam yang tinggi. Tengok ke langit, tengok ke atas. Sebab atas ni tak ada orang nak mengaku yang buat langit, buat bulan, buat bintang, iaitu segala langit. Lepas kau dah tengok langit, kemudian berpindahlah engkau memandang, menilik alam sufli, alam yang rendah. Ini alam bumi pula. Baru tengok manusia, baru tengok ni. Jadi tertib dia nak mengenal Tuhan ni, tengok diri dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Tengok diri yang lemah, diri yang berhajat. Setelah dia tengok diri ni, tak mungkin diri ni jadi sendiri, tak mungkin boleh membesar macam ni, tak apa, ada yang menjadikan. Tengok ke langit pula, tanda yang kedua. Hal tara min tafawud farji'il basara karratain. Kata Allah dalam surah Al-Mulk, tiap malam kita baca. Faham tak tahulah tu. Tengok kau ke langit itu, dan tengoklah beberapa kali. Farji'il basar, tengok banyak kali. Farji' basar, penglihatanmu itu. Hal min tafawud, adakah kekurangan daripada apa yang Allah cipta tu? Ada tak kau tengok benda ni cetak betul yang Tuhan cipta ni? Topik cantik betul yang Allah cipta. Langitnya, bintangnya, bulannya terletak elok. Yang qalib ilaikal husir. Maka kalau kau tak tengok, kau kembalilah fikiran pemandangan itu, kau akan dapati tak ada kekurangan. Hasir, maknanya kau tak jumpa kelemahan, kekurangan pada ciptaan Allah tadi. Tak jumpa.
Kau akan nampak Tuhan. Itu alam ulwi. Jadi pandang ila nafsik, kemudian pindah alamil ulwi, kemudian alamil sufli, alam bawah. Barulah kau akan nampak Tuhan itu siapa. Maka kata dia lagi, tajid bihi sun'an badi al-hikami, lakin bihi qama dalilul adami. Nescaya engkau akan dapat dengan menilik sekalian itu akan perbuatan tukang yang indah-indah perbuatannya. Kau akan nampak Tuhan ini, kau akan jumpa Allah. Iaitu, tetapi dengan dialah berdiri tanda tiadanya dahulu. Kau akan nampak pasal alam ini dulu tak ada, kemudian jadi ada, dan baharu ia. Inilah katanya, wa kullu ma jaza alaihi al-adam alaihi qat'an yastahilul kidam. Tiap-tiap barang yang harus itu baru daripada dahulunya, nascaya mustahil atasnya sedia kala. Kerana itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil ala'illah wa la tufakkiru fi dzatillah. Pikirkan olehmu pada segala kejadian Allah, dan jangan kamu pikirkan tentang diri zat Allah. Inilah kata Imam Sanusi mencarahkan munfidun syarah Ummu Barahim. Imam Sanusi al-Munfid syarah Ummu Barahim. Ummu Barahim nama kitab. Al-fi'lu wal hadath wallahu a'lam. Lepas ni dia cerita tentang al-fi'lu pula. Perbuatan itu ialah baharu, kesan daripada 4 asma' Tuhan: Hayyun, Alim, Qadir, Murid. InsyaAllah akan datang. Ni kita bawa cerita sifat, nanti dia bawa kita pergi asma' satu-satu. Ada soalan? Ya. Kudrat? Dia sambung lagi tu. Kudrat hanya berbuat apa yang diputuskan iradat. Iradat hanya memutuskan apa yang sudah tercatat dalam ilmu. Sebab ni kitab ni dia tak detail ke situ. Sebenarnya sampai ilmu. Itu depan ni ada asma' tu. Dia Hayyun, Alim, Qadir, Murid. Alim tu ilmu. Dia penghujungnya, setelah kita mengetahui segala sesuatu ni terjadi dengan iradah, pilihan iradah dan kejadian kesan kudrat, dia ada nombor 3 pula. Semua tu pula terjadinya itu kerana sudah tercatat dalam ilmu Allah. Dia hujung kat situ, ilmu Allah. Sebab tu dalam tarekat Ahmadiyah dia zikir fi kulam hatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmu Allah. Dia pergi situ. Semua ni dalam ilmu Tuhan. Kedipan matamu itu dalam ilmu Tuhan. Terus naik nafas, ilmu Allah. Tak sampai lagi minggu depan. Lain soalan? Kerana Allah Ta'ala pencipta kita sangat tahu sifat manusia ni. Kalau semua benda dia boleh explain, dia jadi sombong, dia akan jadi bongkak, sebab dia tahu semua. Sebab tu Allah Ta'ala memulakan surah Al-Baqarah dengan kalimat yang kita tak faham. Alif Lam Mim. Apa makna tu? Apa makna Alif Lam Mim? Seorang tak tahu, Allah lebih tahu kata dia. Tafsir ke mana pun, ujung yang terbaik tafsir dia, Allahu a'lam bi muradih. Kalau Allah lebih tahu, apa buat dalam Quran tu? Kenapa Allah buat dalam Quran Alif Lam Mim tu? Sebab bila manusia ni dah rasa diri dia bodoh, tak faham, tak tahu, barulah terbuka hati dia nak mendengar kalam Allah. Barulah lepas ayat tu kata apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab, sehebat-hebat kitab yang tak ada keraguan padanya.
Baru dia ternganga. Tadi kalau dia boleh explain, aku explain dua ilamin tu. Dah cuba terang? Tak boleh lah. Tak boleh, cuba dengar sini. Tapi manusia ni kalau semua dia boleh terang, dia faham, dia tahu zat Tuhan yang dia boleh explain, sedap dia nak buat Tuhan tak dah? Dia nak buat Tuhan tak? Cuba sekarang robot macam mana dia buat dah? Matahari pun dia nak buat. Yang baru di China dia buat matahari palsu. Kalaulah dia tahu Tuhan tu dia nak buat. Sekarang Tuhan kau tak tahu. Nak kata apa? Allah tahu. Manusia punya sifat, ada sifat kecenderungan nak melawan Tuhan. Macam orang Tok Guru Silat lah. Tok Guru Silat ni kalau dia ada 28 buah, dia ajar kita 25 ya. 3 lagi dia simpan. Kenapa Tok Guru simpan? Ini besok kalau dia melawan, dia bawa aku keluar 3 lagi. Yang dia tak boleh lawan lah. Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak bagi semua ilmu dia. Dia ada dia simpan. Dia tahu makhluk dia macam mana. Wallahu a'lam. Lain soalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sultan Allah bi qulubana wasta'ana asrarana wa ashhadu bil i'tibari afkarana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.